Bab yang telah datang pada menyatakan tegahan tiada bertegur, tiada bersapa dan tiada bercakap dengan seorang Islam. Siapa Islam? Bila orang itu melaksanakan tanda-tanda keislaman, iaitu dia melaksanakan 5 rukun Islam. Tanda Islam ada pada dia bila dia sebut syahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Tadi kita tajdid syahadah. Bila nak mengaji kita perbaharui syahadah kita. Tu tanda Islam. Tanda lagi dia nampak dia ada buat solat. Solat 13 rukun solat dia buat. Yang wajib. Lagi tanda dia tanda nampak Islam, dia keluar zakat. Dia dapat, nanti nampak dia datang jumpa nak bayar zakat, kan? Tu tanda zahir keislaman. Sampailah menunaikan haji, nampak dia naik kapal terbang, suruh turun kat Mekah, lepas tu dia balik, dia buat perkara-perkara namanya haji. Tu tanda Islam ni memeluk, dia suruh ada tanda lah, ada tanda. Jangan sampai tak bertanda. Tanda tak. Macam masjid ni pun ada tanda. Tanda masjid dia ada kubah macam bawang, bentuk tu. Cadangan dalam parlimen. Tak tahu YB mana. Nanti nak naik YB baru ni kan. Dia kata, saya angkat tangan, saya tak nak sebut namanya. Saya cadangkan masjid. Dia kata masjid leper je, kotak, jimat. Dia kata buang tanda. Dia kata membazir. Cuba kata Mercedes tu, buang tanda Mercedes tu, tak payahlah. Marah tak orang Jerman tu? Orang Jerman pun reti marah. Takkanlah kita orang Melayu, orang Islam tak reti marah tak? Tanda-tanda. Jadi tanda keislaman. Hari ini kita bertemu dalam satu kuliah ini, bab menyatakan jangan tak bertegur, tak bercakap pada seorang Islam ini dilarang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila berlaku di antara seorang Muslim dengan seorangnya yang lain berkelahi, dan bermaki, dan berpukul, dan bermarah, tidak boleh kekal marah itu selama-lamanya. Dia kata, wahai saudaraku, kalaulah bergaduh kita sama kita adalah selisih, mana nak tahu apakan daya lidah sendiri lagi kan tergigit. Berlaku juga, janganlah lama-lama buatnya termarah ke terpukul, bermaaf-maafan lah. Tidak boleh kekal marah itu selama-lamanya. Islam ni sebenarnya betul dengan fitrah. Bukan tak boleh marah, boleh marah. Ada tempat yang boleh marah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati dia beritahu, kalau nak marah sangat, boleh pergi berkonfu dengan busuk tu, dengan tanah tu. Nak tumbuk puah-puah, sepak puah-puah tanah. Nanti sepaklah puah-puah, tumbuk puah-puah tanah tu. Boleh. Sampai rasa penat, lepas tu nanti terduduk lah. Lepas tu tengok tanah, lepas tu aku mati masuk dalam tanah ni ya. Boleh. Ada. Kalau marah juga boleh. Jangan, tak payah tegur. Cik Pozi marah kat saya, jangan tegur saya 3 hari. Lepas 3 hari kita tegur balik. Sebab geram kan. Islam meraihkan sebenarnya. Geram kadang tu adalah hal-hal apa, tiba-tiba kan, adalah suruh masak biryani baru ni, dia pergi masak kari, kan, tiba-tiba tak boleh makan kari. Pak Lebay pun merajuk dengan Pak Imam kan. Jadi tahu macam mana bertekar, katakanlah terjadi begitu, waliyazubillah lah, maka boleh tak tegur, jangan lebih daripada 3 hari. Bermula dalilnya mana? Dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslimi ay yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairahuma ay yabda'u bis salam. Dikata tidak harus, daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub ni Nabi duduk rumah dia. Yang meriwayatkan hadis ni, Nabi duduk rumah dia. Mula Nabi duduk bawah, dia duduk atas.
Lepas tu dia tak selesa, tak boleh. Baiknya Abi Ayyub Al-Ansari ni, dia, ya Rasulullah, naiklah ke atas. Kami tak boleh. Dia kata dia dan keluarga dia tak boleh duduk atas, sebab sedangkan Nabi duduk di bawah. Tengok adab dia bagaimana dia dengan Nabi. Dia minta Nabi naiklah ke atas. Dengan tu Nabi memperkenankan hajat dia tu, maka Nabi naik ke atas, dia kekal di bawah. Dia turun di bawah. Jadi Abi Ayyub duduk di bawah. Ni Abi Ayyub Al-Ansari ni, dia duduk, Rasulullah dia orang Ansar. Rasulullah ni golongan Muhajirin lah. Dia Ansar, orang yang duduk di situ. Jadi dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Abu Ayyub Al-Ansari ni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beriwayatkan, sesungguhnya betul-betul tak boleh seorang muslim, ertinya haram. Bila buat, ertinya khilaful haram, mafhum apa ni, berdosa lah. Mafhumnya berdosa lah. Tidak boleh. Wajib hukumnya kita bersapa-sapa. Haram lawan dia wajib. Wajib kita berbaik-baik balik selepas kita tadi berlaku perselisihan. Lama nak gaduh ni, nak pilihan raya kan, macam-macam. Yang tu bendera merah, yang tu bendera biru, yang tu bendera hijau. Ada macam-macam bendera gaduh kan. Baik, adalah nanti ada pandangan pendirian masing-masing. Bila begitu, jangan cakap saya liberal pula ya. Saya ada parti saya. Tapi saya tak nak bagi tahu. Nak jumpa PM tepi lah. Kan? Jangan kata, ustaz ni liberal. Tak. Saya tak liberal. Baik. Tak boleh lebih pada 3 hari. Ini dalil Abi Ayyub Ansari mengatakan bahawa tidak halal bagi seorang Islam. Kita Islam ayah jura akhahu faqa salasin. Begitu punya. Ingat kan, tak boleh boleh je gaduh-gaduh terus. Dah nama gaduh, dia kata dah boleh bergaduh, kenapa nak berbaik-baik? Dia kata kan. Tak boleh ya. Bergaduh ni tak boleh tidak bertegur. Masalahnya tak boleh tak bertegur, kena baik-baik lah. Dan ada falsafah. Kalau dah senang bergaduh, untuk apa berbuat baik? Falsafah mana tu? Falsafah orang Indonesia, ahli politik Indonesia, tak payah ikut. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Tak boleh juga bila mana berjumpa lebih 3 hari. Bila berjumpa maka berpaling. Yang nu pandang ke sana, yang nu pandang ke sini. Ada tempat saya tu. Tempat saya tu. Pak Bilal bergaduh dengan Pak Imam. Pak Bilal bergaduh dengan Pak Imam. Lepas tu macam-macam. Bila hari dia jadi imam, dia tak nak jadi azan. Lalas saya jadi Pak Bilal. Setelah ni saya jadi Pak Bilal pula dah. Kalau saya datang kuliah tu malah saya jadi Pak Bilal lah sekarang. Ya. 2 hari je lah Pak Bilal ikut jadual. Wa khairahum allazi yabda'u bis salam. Dan sebaik-baik jalan keluarnya ialah memberi salam. Lafazkan salam. Cara dia yang sebaiknya apabila mereka berjumpa, antara orang itu bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Paling tidak assalam atau assalamualaikum warahmatullah. Jawab dia waalaikumsalam warahmatullah. Memberi salam sunat, adapun menjawab salam menjadi wajib. Sunat memberi salam. Tapi bila dah orang bagi salam, walaupun kita ada bertekak hari tu, dia tak setuju dengan idea kita nak suruh masak kari, dia pergi masak biryani, kita bagi salam, dia jawab, lama-lama nanti dia baiklah. Tiada bertegur dan bercakap dengan lawan yang berkelahi. Kata Imam Nawawi, masalah telah berkata ulama pada dalam masalah ini menunjukkan haram. Jadi daripada dalil itu menjadi hujah bahawa haram tidak bertegur dan tiada bercakap antara orang Islam lebih daripada 3 hari. Ini kawan Islam keadaan dengan suami dia 3 bulan dia tak tegur. Saya baca mana pernah merajuk 3 bulan. 3 bulan lah suami isteri. Waktu macam mana nak bahagia tu? Macam mana masyarakat nak jadi masyarakat bahagia, harmoni dan sebagainya? Masalah. Jadi masyarakat yang bermasalah. Kita ada masalah yang lebih besar lagi. Orang Islam kena bunuh kat Palestin
Kita masalah kari dengan biryani nak gaduh kan. Ayam masuk ke kawasan kita, kambing masuk kawasan dia. Kan perkara kecil sangat kalau kita nak gaduh kan. Jadi banyak lagi, nanti esok kita mati dia juga yang usung mayat kita. Dah esok apa-apa jadi dah. Bahkan kadang dalam doa, siapa lagi yang berdoa? Nak harapkan orang yang bukan Islam yang mendoakan kita. Kita orang Islam lah sama mendoakan Islam. Minal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Kepada muslimin, kita muslimin dan muslimat daripada ujung kaki langit sampai tenggelam sana. Untuk apa kita untuk berkelahi sangat lama-lama tadi? Cukuplah 3 hari sebagai meraihkan fitrah kita yang ada ni, perasaan ni, yang berperasaan ni. Ada perasaan Islam meraihkan. Ada fahaman ideologi lain yang dia tak meraihkan langsung perasaan orang, macam robot, orang macam komunis, jalan je. Tak ada kira perasaan. Ni Islam meraihkan perasaan. Tapi cukuplah 3 hari, janganlah lama-lama. 3 hari tu fikirlah balik, aku salah ke dia salah, besar sangat ke. Dua-dua boleh makan kari dengan biryani. Kalau ia pun hari tu tiba-tiba putus tunang, dia kebas tunang pun, ramai lagi bunga yang lain. Kan bunga bukan sekuntum. Ada satu kes, berialah orang tu datang minta maaf lah hari tu ambil tunang. Rupanya isteri dia dah 4 dah. 4 dia dapat. Dia tunang orang tu kebal, orang tu berialah minta maaf, cari keliling kampung, jumpa minta maaf lah hari tu dia kahwin dengan dia punya makwa, bekas dia punya tu, tunang dia tu. Katanya minta maaf. Rupa-rupanya jadi minta maaf tu dia ingat marah sangat. Ada 4 dah bini dia, lagi ramai. Benda nak kecoh. Bunga bukan sekuntum. Kumbang lagi tak seekor. Banyak kumbang. Kalau pasal kumbang, kalau duit, kalau harta banyak lagi dah. Kalau pasal tanah macam-macam. Jadi perkara-perkara dunia, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in atau kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, semua anak Adam ni buat salah. Boleh jadi memang dia salah, tapi hari dia buat salah. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kembali. Hukum bertaubat ni kena segera. Buat salah je terus kena taubat. Jadi haram tidak bertegur ni. Kita dalam bab birri wasilah ni Rasulullah ajar bab kebaikan dan perhubungan. Macam mana kita ni nak baik di mata di pandangan Allah, di pandangan Rasul, di pandangan masyarakat, sehingga kita ini kata cita-cita nak jadi pimpinan dan sebagainya, jadi YB, baru masuk terus je terus menang. Terus menang. Bila mana dia ada ilmu ni. Di antaranya kalau dia bertegang urat sikit, dia tak perpanjang-panjang. Tegur je lah. InsyaAllah. Ni tak pantang sikit, merajuk, ya Allah, subhanallah, 3 bulan tak datang masjid. Dan mengapa tidak bertegur di dalam 3 hari? Dia kata, kenapa pula tak bertegur? Sebab pula mengapa tidak bertegur dalam 3 hari itu, kerana anak Adam itu dijadikan tabiatnya marah dan jahat perangai dan lainnya. Maka dimaafkan tiada bertegur dalam 3 hari. Artinya syariat Islam benarkan tak bertegur dalam 3 hari, meraihkan sifat marah yang ada di dalam diri kita ni. Tengok, Islam tu indah, dia memahami. Bagaimana kan tidak, Allah yang jadikan kita. Dan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita dalam bab ilmu tauhid, hukum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang diutuskan itu wajib. Antara cara keimanan kepada baginda Nabi, Rasul-Rasul dari baginda Nabi, ialah kita yakin bahawa Nabi itu antaranya mempunyai sifat yang wajib. Sifat yang antaranya ialah sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatanah. Dan kita meyakini bahawa Nabi SAW ni telah mengajar, telah menyampaikan semua sekali.
tak ada tertinggal walaupun satu huruf kepada umat Islam, umatnya. Dan Nabi SAW telah tidak melakukan perkara yang khilaful afdal atau khilaful aula. Apa khilaful aula? Tidak melakukan perkara yang khilaf, iaitu perkara yang berlawanan kepada yang terbaik. Nabi tak buat. Habis itu Nabi ada kencing berdiri tu, dia kata datang pula. Nabi tu nak tunjuk syariat. Kalau tak nescaya orang syariat akan jadi haram. Sekali je. Sebab litashri' itu pun wajib bagi Nabi. Allah perintah. Allah perintah. Kalau tak, Nabi dalam rumah Nabi Ayub Al-Ansari ni makan bawang pun tak. Nabi Ayub nak hidang kepada Nabi, pada malam tu roti dia bubuh bawang. Nabi tolak dengan cara baik, kerana Nabi mengatakan bahawa Rasul, aku akan bermunajat dengan Tuhanku. Jadi Rasul tak makan bawang dia tak makan. Padahal bawang ni, kalau tuan-tuan pergi tengah negara-negara Arab, negara orang putih, Mak Saleh, Perancis, memang dia suka makan bawang, tuan-tuan. Bawang tu sedap. Yang bila naik ke hidung rasa menggigit tu, itu lazat tu. Kita rasa pedas, kita rasa pening. Bila pedas tu naik ke hidung, tak, dia suka, dia nak dapat pedas tu. Bau bawang tu. Tapi Rasulullah tak makan sebab ada bau. Makruh pun Nabi tak buat. Khilaful aula, Nabi tak ada. Jadi dalam hukum beriman kepada Nabi SAW, sifat Nabi jadi sampai Nabi tak buat perkara yang khilaful afdal, berlawanan dengan yang terbaik. Tapi bila Nabi buat tu sebab litashri', untuk pensyariatan. Orang kata Nabi pun sama juga. Tak, Nabi tak. Ini Nabi ajar tidak harus 3 hari boleh. Mafhum mukhalafahnya 3 hari boleh. Kalau orang cerdik dia tahu, boleh rupanya 3 hari dimaafkan. Tapi ada juga ulama menyatakan bahawa tadi harus. Ada juga ulama kata mentakwil hadis ini tiada keharusan, tiada bertegur di dalam 3 hari. Walaupun kata ulama hadis juga dia kata dia tidak setuju. Maknanya bukan hadis ini menunjukkan keharusan boleh tidak bertegur. Tapi kita tak pegang yang itulah. Saya lebih pegang yang pertama tadi. Qil ni dia tak kuat. Tapi kalau nak pegang juga boleh. Kata Imam Nawawi, bermula ini mazhab yang tadi kata qil, kata hadis tu tak masuk begitu, tidak diterima. Tidak diterima, tiada boleh dijadikan hujah dengan mafhum dan dalil khitab. Sebab dalil yang tu jelas menunjukkan bahawa boleh tak bertegur 3 hari. Jadi bolehlah. Tapi walaupun begitu, ulama ini berpandangan lain, tidak semestinya. Dia berkata gitu. Cuma ditarjihkan oleh Imam Ghazali mengatakan bahawa yang pertama tadi lebih dipegang. Maknanya bolehlah 3 hari. Kan tak? Kalau serabut kan, rasa sakit hati 3 hari tak apa. Masalah ini rawatan jiwa dipanggil. Kalau ada ilmu ni rawatan jiwa, sekurang-kurangnya ada jalan penyelesaian. 3 hari. Tak ada lah, tak. Marah pun kena senyum juga. Mana boleh, tak? Dah marah, mana nak senyum? Kan 3 hari lah. 1, 2, 3 hari. Hari 3 senyum. Tak. Walaupun muka misai bertaring macam singa laut, bila senyum maka handsome lah dia, kan. Baik, masalah apa hukum tidak bertegur dan tidak bercakap dengan orang yang membuat maksiat? Apa hukumnya? Jawabnya harus. Dalam masalah orang yang berbuat maksiat tak bertegur 3 hari. Orang yang berbuat maksiat itu kemudian daripada mengetahui ia akan dan dirinya berbuat maksiat, kalau orang tu buat maksiat, harus kita tak tegur dia 3 hari. Contohnya sebab kita marah kat dia. Contohnya dia main judi. Kita dapat tahu kawan kita main judi rupanya, kita pun tak tegur dia. Apa? 3 hari boleh.
Selepas dia taubat, kita tegur balik. Wajib kita bertegur dia. Boleh? Ni cara nak marah kawan kita. Bukan tak ada kawan kita tiba-tiba beli main judi pula dah. Kat kampung selalu berlaku kan. Kat sini tak ada. Kawan-kawan kampung ni macam-macam. Tiba-tiba dia pergi minum ketum pula dah. Kan? Kita dapat tahu. Ketum bahaya. Kita pun tak tegur dia. Kenapalah Haji apa ni tak tegur. Haji Nordin tak tegur ni. Rupanya dia marah. Sebab minum ketum. Minum ketum banyak sangat. Jadi dia taubat baru tegur. Dia nak marah. Boleh? Cara nak marah. Tiada bertegur dengan orang yang ditakutkan binasa agama kerananya. Telah ijma' ulama' atas bahawasanya tiada harus tak bertegur lebih daripada 3 hari, melainkan bagi orang yang takut ia dengan sebab bertegur dan bercakap-cakap dengan lawannya itu membawa kepada rosak agamanya atau masuk daripadanya atas dirinya kemudaratan, maka jika ada yang demikian itu, nescaya harus jua tidak bertegur, dan boleh jadi tidak bertegur itu lebih bagus daripada berjumpa dengan orang yang memberi mudarat. Dalam bab targhib wa tarhib, masalahnya tak bertegur orang. Kalau kita bercakap dengan dia ni, rosak agama kita. Dia kerja nak ajak mengumpat, nak ajak mengutuk, nak ajak memfitnah. Sampai sedar-sedar bangun daripada kubur esok, muflis habis. Nak tuduh orang sana, tuduh orang sini, tuduh berakidah. Orang tu tak habis akidah dia, kita jahanam akidah kita. Kan? Ke akhirat esok muflis. Fala yakunu muflisan. Macam mana muflis? Dia tegur, dia sakitkan orang sana, dia tuduh orang sana, orang tu tak buat pun. Dia kata perempuan tu macam tu, dia kata tok lelaki tu macam tu. Kan? Padahal tak ada bukti. Maka dia jadi muflis, rosak agama. Ataupun bercakap dengan dia tak ada benda lain, dia ajak pergi disko saja kerjanya, menarik kita pergi disko. Kan? Kita ni nak pergi surau. Dia cerita pasal perkara-perkara yang lara saja. Lepas tu kita pun termengarut, tak payah tegur dengan, tak payah kawan dengan dia. Boleh, harus. Jadi kalau kita nak berkawan, nak bercakap, kalau kita rasa tak selamat agama kita, tak apa, kita tak bertegur dengan dia. Wa khairahuma allazi yabda'u bis salam, sabda Nabi, dan yang lebih baik hati daripada dua orang yang tidak bertegur itu, iaitu orang yang memulakannya dengan salam. Nak cara nak baik dia macam mana? Beri salam. Dengan kat rumah kita pun kan, beri salam. InsyaAllah, waalaikumsalam. Okeylah tu. Kalau orang tu kena ganggu jin ke, kita bagi salam, Assalamualaikum. Kalau dia diam je tu, tak baik lagi tu. Kalau jin dia dah keluar, dia jawab waalaikumsalam. Okey tu, jin dah keluar. Ni satu cara lagi. Kalau ada jin jahat duduk dalam badan orang, kita bagi salam. Tak payah panggil saya dulu. Ini telefon, jenuh kita kan. Lagi kuliah, nak berjampi. Lama juga tuan-tuan nak merukiah tu. Lama juga. Kering juga tekak. Kan? Lepas tu dia air pun tak sedia. Ni pun air tak ada. Kan? Kering juga tekak. Baca je Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada, okey tu. So, baik. Tiada berteguran ni, baik. Tiada bertegur dan tiada mengucapkan salam orang yang menegur, apa jawabnya? Tiada menegur dan tiada menyahut salam orang yang menegur, apa macamnya? Dia kata, apa ni soalan ni? Kalau kita tak nak tegur dan tak nak salam, tak nak jawab salam, apa macam? Dia kata, apa jadi? Seperti seorang daripada dua yang tiada berteguran itu telah tidak bercakap telah bercakap 3 hari, maka datang seorang memberi salamnya, tiba-tiba yang seorang lagi tak mahu menyahut salamnya itu, maka lepaslah daripada orang yang menegur itu daripada dosa, dan mendapat ia akan pahala. Hanya orang yang kena tegur itu kekal ia di dalam berdosanya selama ia tiada bertegur itu. Maka apabila ia telah bertegur teguran keduanya, maka berkongsilah keduanya pada pahala. Ni je. Kalau kata
Kalau orang beri salam, maka selesailah, dia jawab selesai. Tapi kalau dia tak jawab, maka dia masih lagi menanggung dosa. Dia mudah, dia mati kelambat baik kan. Bukan mudah kalau nak baik. Jawab salam sikit je, Waalaikumsalam. Tak nak jawab panjang-panjang, jawab pendek je jadilah, lepas dah. Waalaikumsalam. Kan, Waalaikumsalam. Dah lepas dah daripada dosa. Esok pula, esok dia jadi Waalaikumsalam warahmatullahi, panjang sikit dah jawab. Dah nak baik tu. Lusa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulat dah peluk dah lah kan. Kan dah baik dah lah. Dah boleh duduk balik lah, main dam kan. Cara dia. Jadi memang macam tu. Dia kata kalau kita jawab salam tu sependek-pendek Waalaikumsalam, lepaslah kita daripada dosa. Sebab kita ni macam-macam. Ada yang panas lebih, orang kata api lebih kan. Ada yang sejuk, ada yang angin. Tu masalahnya. Kita ni macam-macam, manusia ni. Jadi Islam meraihkan orang-orang, manusia-manusia yang berwarna-warni ni. Kita lah. Saya ni tak tahu warna apa tak, kan. Menegur dengan salam sahaja dan tiada bercakap-cakap, adakah lepas dosa? Menegur dengan salam je. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada sepotong hadis yang kita belajar pendek tadi kan, maka menunjukkan dalil bagi mazhab Syafi'i dan Malik, orang yang muwafaqah akan keduanya. Muwafaqah ni yang sepakat, yang setuju dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik ini, bila kita jawab salam itu memutuskan nama tiada bertegur, lepas. Waalaikumsalam. Sikit jawab Waalaikumsalam. Kat atas kamu juga salam. Kita bagi salam, dia jawab, habis. Tak ada masalah dah, settle. Selesai dah. Tadi gaduh tadi, kalau tak dua-dua tunggu masuk neraka je. Bila kita jawab salam tu selesai. Lepas tu tunggu. Kadang masalah kan, kadang berlaku kita di pejabat dengan bos, kadang dengan kawan sekerja, kadang berlaku. Kadang macam ada je lah. Ialah lidah sendiri lagi kan tergigit kan. Jadi perkara ini perlu. Tapi kalau tak marah pula, bahaya tu yang masuk psikiatrik tu. Tidak meraihkan perasaan. Islam ni kalau kita belajar punya tak ada masalah pun. Senang aja. Nak marah, boleh marah 3 hari. Marah boleh, ada cara marah kan. Tak payah tegur 3 hari. Buat macam kenapa ni Haji Kasim tak tegur ni, marah rupanya kan. Itu dia nampak minum air ketum, dia marah, dia tak bagi. Kan. Masalah menegur dengan salam sahaja dan tiada bercakap, lepas dalil. Baik. Masalah seterusnya, tiada berteguran itu adakah lepas dosanya dengan berkirim-kirim surat? Kirim surat pula. Boleh tak? Tak jawab salam tapi kirim surat je. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Assalamualaikum. Nak suruh jawab tu je. Assalamualaikum je. Pernah buat? Saya pun tak pernah buat. Tuan-tuan buat lah kan? Dah belajar? Amal lah apa lagi. Saya tak gaduh, tuan yang gaduh. Tulis Assalamualaikum, bagi Pak Bilal. Pecah kaca, pecah gelas. Dah baca kena balas, wajib hukumnya, ustaz kata. Bagi. Dia pun je lah, Waalaikumsalam. Kan. Baik, apa masalahnya? Tiada bertegur itu adakah lepas dosa dengan berkirim surat? Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, dan bertulis-tulis surat atau berkirim-kiriman antara dua yang tiada berteguran pada waktu tidak berjumpa antara keduanya, adakah hilang nama tidak bertegur pada syarak? Tidak, jawabnya dua wajah. Dua wajah. Tiada lepas pertama. Dosa tidak bertegur itu kerana ianya tiada bercakap antaranya kedua. Yang pertama, bermula baik, dan bermula kaul asahnya, hapus dosanya. Kaul kedua kata settle, hapus dosanya. Yang paling asah. Apa maksud asah? Apa sah-sah? Asah bukan asah asah pisau, bukan. Asah ni perkataan sah, tambah alif tu berarti afdal, isim tafdil, yang paling betul. Yang paling betul settle, hapus. Dengan berkirim surat tadi tercapailah maksud tadi dalam bab tidak bertegur tadi, hilang. Maknanya dah kira tegur dah. Pak Bilal balas je Waalaikumsalam.
kat kertas yang sama, dah kirim balik. Waalaikumsalam. Selesai. Tak dosa dah. Lepas dah, tak masuk neraka. Kan? Sebab dosa tak ada tempat melainkan neraka. Kecuali kecuali mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Wallahu taala alam. Habis. Sikit lagi satu hadis bab majaa muasatul akhi. Telah datang menyatakan berbantu-bantu dengan saudara, lagi dalam bab kebaikan. Ketahuilah kiranya saudaraku berbantu-bantu dengan saudara hingga senang sama senang pada dunia, dan berbantu-bantu atas taat kepada Allah itu disuruh oleh syarak. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Firman Allah Taala. Bertolong bantulah kamu wa ta'awanu 'ala birri, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Jangan bantu-bantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Tak. Jadi kita pergi bakar lagi. Kan? Nabi kita pun telah ada mempersaudarakan di antara sama beri sama setia dan berbantu-bantu di antara sahabat-sahabat sama sahabatnya, sebagai tersebut di dalam hadis daripada Abu Isa At-Tirmizi an Anas qala lima qudima Abdurrahman bin Auf Madinata akha Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi'. Ketika mana daripada Anas daripada Anas bin Malik meriwayatkan telah berkata, tak kala mana datang Abdul Rahman bin Auf di negeri Madinah, akha Nabiyu, telah mempersaudarakan dia itu, iaitu Abdul Rahman bin Auf dengan satu ketua, bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni ketua juga ni, ketua kabilah belah sana, orang kaya juga. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf telah meninggalkan segala harta dia di Mekah. Dia datang sebatang kara, badannya datang. Antara banyak lagi, antaranya Fudai bin Iyad datang, orang tahan dekat pintu, tak boleh berhijrah. Dia kata boleh berhijrah dengan syarat semua harta serah balik. Sukalah hati dia. Ambillah, aku ada tanam depan pintu. Itu je syarat untuk pergi berjumpa dapat Allah dan Rasulnya. Itu je syarat dia. Sikit je. Alhamdulillah. Kalau itulah yang menjadi dalil di akhirat kelak. Kadang-kadang kita ni duduk dunia ni, kita rasa duduk melepas, alamak tak dapat pangkat tu. Mana tahu tak dapat, sebab tak dapat kedudukan itu menjadi dalil, hujah bahawa kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masalah ni wallahu taala alam. Jadi kita sambung insya-Allah di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.